Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam UKAS, Saluran Informasi Rakyat. Saya Firdaus. Dan saya Lia Amira. Dalam Jurandau, terbitan unit komunikasi Awam Sarawak yang telah pun memasuki edisi yang ke-6, Lia. Ya, betul. Dan hari ini kita akan mengupas topik mengenai pengangkutan sungai dan laut di Sarawak dan semestinya kita menjemput tetamu khas untuk melengkapkan lagi randau kita pada hari ini, Daus. Semestinya, Lia. Baik, kita juga mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Datuk Henry Jinep, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Sungai dan Laut. Selamat datang, Datuk. Selamat pagi, terima kasih. Datuk. Okey, boleh tahan. Baik, ya, silakan. Sebelum itu kami nak mengucapkan selamat datang ke studio UKAS, Datuk. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kita dapat teruskan, Firdaus, kita mulakan randau kita. Baik. Seperti yang sedia maklum, pengangkutan sungai dan laut memainkan peranan penting dalam sistem pengangkutan di negara ini, khususnya di Sarawak, dan dalam masa sama ia juga menyokong ekonomi di negeri ini. Sebab itulah ia perlu diberikan perhatian yang sewajarnya dalam memastikan ia memberi manfaat kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh. Jadi pertama sekali, Datuk, kita nak tahu apa inisiatif terkini Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam membangunkan pengangkutan sungai dan laut di negeri ini, infrastruktur, dari segi infrastruktur. Okey, terima kasih Saudara Lia dan Saudara Firdaus. Terima kasih UKAS kerana menjemput saya bersama dengan randau hari ini. Isu sungai ataupun pengangkutan sungai, sejarahnya memang sebelum kita masuk Malaysia lagi, sungai memang satu daripada sistem pengangkutan kita, terutamanya kawasan Sarawak yang begitu luas, dan sungai memainkan peranan sistem pengangkutan rakyat kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat dari segi di kawasan seluruh Borneo. Dan sungai kita, Sungai Batang Rajang adalah sungai yang terpanjang di Malaysia, ya 700 kilometer. Dan kita di Sarawak mempunyai 36 sungai yang telah digazet, yang mempunyai kepanjangan sepanjang 5,000 kilometer. Dan 3,500 adalah sungai yang boleh dipakai untuk sistem pengangkutan. Okay. Sungai-sungai ini mencolak sosioekonomi budaya dan juga nadi kehidupan rakyat kita. Dan sungai adalah sumber air mentah. Apa yang kita minum itu semua ini pun dari sungai kita, tetapi sudah terawat. Dan seperti mana yang saya cakap cerita tadi, sistem pengangkutan kita dan ada kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui jalan raya, dan kita menggunakan sungai lah, bot ke, panjang kan, dan ekspres ke, dan sebagainya. Dan sumber ekonomi seperti perikanan dan pelancongan yang terbaru ni, pelancongan, dan dari segi sistem tagang dan juga sumber makanan dan pendapatan. Yang terbaru adalah green energy, sistem sumber tenaga yang mengeluarkan tenaga elektrik, hydropower, seperti Bakun, Murum, Batang Air. Ini 3 dam yang kita ada yang mengeluarkan hydroelectric power untuk dan yang terbaru adalah cascading dam. So betapa pentingnya itu sungai. Jauh pun di pedalaman, tapi penting juga, sebab kalau kita nak bina dam ataupun empangan, ya haruslah di kawasan yang lebih tinggi. Jadi inilah secara langsung atau tidak langsung sungai memainkan peranan dan memberikan hasil untuk kita, sama ada menambah ke infrastruktur ataupun ia sebagai infrastruktur itu sendiri, sungai itu. Ya, so inilah pentingnya sungai di Sarawak tu. Dan
inisiatif Kementerian Pengangkutan dari segi membangunkan infrastruktur adalah supaya sungai itu penting, selamat dipakai, guna pakai oleh pengguna. Kedua, ia mestilah bersih. Air mentah yang sumber yang kita dapat tu haruslah bersih, dan itu paling penting, keselamatan. Dua isu ini penting untuk penggunaan pada pengguna dan juga untuk navigasi. Macam Silakan. selain daripada sumber kepada tenaga ya Datuk, sungai ni seperti yang saya tahu lah, saya dulu pun daripada kampung pergi ke Rajang, daripada ke Sarike, kita menggunakan pengangkutan bot ekspres masa tu. Dan betapa pentingnya, especially bukan sahaja terhadap kegunaan awam lah Datuk. Dan juga, tapi ia juga kita dapat berguna untuk macam pengangkutan barang-barang untuk yang kita guna kat kampung tersebut. Dan dalam masa sama ia dapat menaikkan lagi ekonomi kita. Betul, kan, Datuk? betul. Ya, sebab Jadi, kita Sarawak ni besar. Ya. Kita tak semua duduk di bandar. Betul. Ada pun di kampung tapi jauh. Tapi, sebelum tu Datuk, tadi itu adalah inisiatif mengenai macam infrastruktur menuju memfokuskan tentang keselamatan. Jadi macam mana mungkin Kementerian Datuk ada inisiatif lain yang masih dalam perancangan sekarang? Selain daripada itu, kita menggunakan sistem vehicle monitoring system yang kita boleh detect di mana kapal, pergerakan bot dan sebagainya. Ini penting juga untuk keselamatan. Jadi setiap bot yang ataupun kapal yang berdaftar dengan Jabatan Laut Malaysia, kita mempunyai data. Jadi kita akan boleh detect the movement of the boat, perjalanan, pergerakan bot tersebut. Jadi ini satu sistem untuk mengenal pasti bot mana yang berjalan, pergi ke mana, di mana dia berlabuh dan sebagainya. Sistem moden. Sistem moden ya. Kita perlu sistem itu. Banyak moden sekarang Ya, memang kita tak dapat nak memfokuskan kepada manual saja kan. Tak boleh. Cara lama memang susahlah, ketinggalanlah Daus. Baik Datuk. Bagi soalan saya pula Datuk, akhir tadi kalau kita lihat ya, untuk pengangkutan selain daripada sungai dan laut pun kita ada darat dan juga udara Datuk. Baik, bagi Datuk apakah peranan pengangkutan sungai ini dan sungai dan laut ni dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi negara kita ya Datuk? Saya bagi satu contoh. Kalau kita mau buat satu projek di tempat yang jauh seperti Kapit, Belaga dan sebagainya. Kalau kita mau hantar 4,000 tan metrik batan, simen, pasir dan sebagainya. Kalau kita mau menggunakan lori, kita memerlukan banyak lori. Tapi kalau kita gunakan barge ataupun tongkang, dia boleh datang sekali 4,000 tan. Jadi inilah kelebihan penggunaan pengangkutan sungai ataupun laut. Kita ada dari segi sosioekonominya itulah kelebihannya. Kita boleh menjimatkan perbelanjaan dan kita tak merosakkan jalan raya kita dengan lori-lori yang berat tu. Itu masalah kita. Masa kita buat Pen Borneo kan, kita boleh nampak banyak lori-lori besar, lebih muatan. Kita tengok keadaan jalan raya kita memang. Jadi melihat kepada perkara itu Datuk, bukanlah kita nak memberitahu bahawa pengangkutan sungai dan laut itu adalah yang sangat penting berbanding kepada pengangkutan jalan raya dan selainnya. Tapi macam seperti yang kita lihat pada sekarang ini, zaman ini, kita lebih banyak membina jambatan yang mana ia seolah-olah ini pandangan saya lah Datuk. Ia seolah-olah seperti sedikit demi sedikit melupakan pengangkutan laut itu ataupun sungai, seperti pengangkutan feri atau ekspres yang sekarang ni kita dapat tahu tak banyak yang beroperasi seperti zaman-zaman ketika Daus dulu. Dia macam ni. Kalau kita bandingkan negara maju, sungai dan laut, perkhidmatan servis pengangkutan masih penting. Disebabkan pada masa akan datang, jalan akan sesak,
Okey, dan muatan akan berlebih apabila penduduk akan bertambah. Dia akan berubah macam itu. Sekarang ni kita nampak jambatan, jalan raya baru ke kawasan luar bandar. Pentingnya sebab kita mau majukan kawasan luar bandar. Jadi kalau kita mau percepatkan kawasan luar bandar ini dimajukan, peladangan dan aktiviti lain, hasilnya nanti dari segi pukalnya, tentulah kita gunakan mean of transport yang lebih economical. Contohnya sawit yang besar, buah-buah sawit dan sebagainya. Ataupun kita buat jalan nak cari produk terbaru, mining dari segi produk mining contohnya, kuari dan sebagainya. Macam mana nak hantar barangan tersebut? Secara pukalnya lebih ekonomi adalah guna tongkang. So kita akan kembali kepada itu nanti. Menjimatkan memudahkan lagi. Memudahkan. Ya. So dia tak akan seperti dia akan sunset mode transport, dia akan berkembang balik. Ya. If we go by trend, dia circle dia. Jadi itu terpulang kepada kita sendiri jugalah untuk menggunakan, untuk memilih laluan mana yang lebih memudahkan untuk sesuatu perkara itu. Jadi okey, sekarang kita bercakap mengenai nelayan pula, Datuk. Okey. Tapi sebelum tu kita berehat dulu ya. Berehat kita dulu. akan kembali kepada segmen yang kedua dan kita berehat dulu. Selamat bersua kembali dalam Bual Bicara Jurandau edisi kali ini yang membicarakan topik mengenai pengangkutan sungai dan laut di Sarawak. Ya, dan kita masih lagi bersama tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Henry Hajinib, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut. Datuk okey? Ya, okey. Kita boleh teruskan kan, Datuk? Silakan. Okey, tadi kita baru saja mendengar penjelasan mengenai pengangkutan sungai dan laut. Dan saya percaya ada di antara kita yang cakna dengan isu-isu semasa dan juga perkembangan dalam sektor yang diperjelaskan sebentar tadi. Jadi untuk segmen yang kedua ini, Datuk, kami nak tahu juga, ada tak Kementerian Datuk Pengangkutan Sarawak mengadakan kempen ataupun program pendidikan untuk meningkatkan lagi kemahiran dan juga pengetahuan masyarakat mengenai pengangkutan sungai dan laut. Ya, seperti mana yang kita tahu, Kementerian Pengangkutan Sarawak baru saja ditubuhkan selama 3 tahun, masuk tahun keempat ni. Tapi sebelum itu dia di bawah Kementerian Lembaga Sungai ini di bawah kementerian lain. Dan kita mempunyai agensi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Rivers Board. Itulah agensi yang telah ditugaskan untuk membuat program outreach, bermakna pergi ke setiap kampung di mana ada penggunaan bot dan transport sungai. Program kesedaran, awareness mengenai paling penting keselamatan. Siapa yang harus pakai bot, macam mana nak naik bot, paling penting safety jacket, sama dengan kita naik motosikal. Kena fikir helmet dulu. Sama juga masuk bot, kena pakai safety bot. Paling pentingnya kesedaran ini, bot itu dibawa oleh pemandu yang betul-betul tahu tentang selok-belok navigasi tersebut, kawasan tersebut. Kita tak boleh, dia bukan macam motosikal.
datang ke kawasan dari A ke B boleh bawa motosikal ataupun kereta. Bot ni lain, tempat navigasi itu berbeza, tidak sama. Kita tak tahu di mana laluan batu ada, contohnya lah. Jadi kita perlu bagi kesedaran kepada pemilik bot terutama ni. Paling penting pemilik bot. Keselamatan penumpang itu penting, dan kita juga ada kursus untuk mereka yang membawa bot ataupun pemilik bot tersebut. Jadi kursus itu, lepas itu kita bagi sertifikat ataupun lesen, sebab dia dibagi bersama dengan insuran sekali. Kalau tak ada kursus, tak dapat sertifikat, tak ada insuran. Jadi itulah outreach program kesedaran yang kita buat melalui agensi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak kepada semua kawasan yang melibatkan pengangkutan sungai. Ya, okey. Dan kita pastikan bot itu selamat digunakan. Ada tak pemeriksaan tentang kelayakan ataupun macam blok-blok tepi jalan? Harus pasti. Yang pertama, kesedaran itu pemilik bot mestilah tahu bot itu boleh pakai. Worthiness sama ada boleh pakai atau tidak. Lepas itu pihak agensi kita, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, juga akan membuat pemeriksaan yang berkala. Setiap kali nak di kawasan JT, Wah dan sebagainya, dan mereka cek dululah. Cek sama ada penumpang tu pakai safety, kadang-kadang mereka buat rondaan dan sebagainya. Itu penting. Ya. So sama juga dengan jalan raya. Kita ada trafik di jalan raya, ada JPJ, kita pun ada SRB. Oh, itu termasuk sekali yang nelayan juga ke, atau Amin yang nelayan kampung lah. Ya, termasuk. cek juga. Kalau di dalam sungai itu kuasa SRB sudah. Keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ni pengangkutan sungai, kalau semuanya okey, dari segi pengemudi kapal tu okey semua, tapi yang tak okeynya adalah muatan. Kadang dia terlalu berat tu pun membahayakan itu pun memang kesihatan. Itu pun yang membawa barang pukal tadilah, komuniti yang besar-besar. Kalau muatan dia 3,000 tan, dia bawa 5,000 tan, memang tak mampu. Jadi dari segi itu dia kena ada sedikit untuk dia berjalan ni, kena ada dia kena bagi maklum kepada tempat jeti dan sebagainya. Jadi kita sebagai enforcement ni, penguatkuasa, dia buat rondaan. Jadi kadang kita ada melihat jugalah, kadang-kadang dekat Kuching ni sendiri, Datuk, perahu tambang. Perahu tambang tu pun kalau hari itu saya pernah naik perahu tambang di sebuah perkampungan dekat Kuching ni. Yang mana pakcik perahu tu dia memang sangat mementingkan safety jacket, walaupun tak sampai 5 minit pun nak pergi ke seberang. Itu harus. Sebab mereka telah dilatih, diberi kursus dan sebagainya oleh pihak Marine dan Lembaga Sungai. Pastikan setiap penumpang pengguna bot harus pakai safety jacket. Betul. Itu satu jaket. Itulah sebab kita tak tahu kan, malang tidak berbau. Baik, Datuk, berkaitan dengan pengangkutan awam khasnya tadi kan kita bicara tadi, tapi ini adalah untuk langkah-langkah pula, Datuk, yang diambil oleh kementerian untuk meningkatkan lagi keselamatan berkapalan di perairan kita seluruh Sarawak, Datuk. Selain daripada pemeriksaan tadi lah. Okey, kita ada seperti mana yang saya ceritakan tadi, VTMS to vessel tadi lah satu daripada dia. Yang kedua adalah beacon light, lampu suar nama dia. Beacon light waktu malam. Dan buoy and light, buoya dan lampu, di mana diletakkan untuk navigasi. Siapa patut di sebelah kiri, siapa patut di sebelah kanan, bot mana. Jadi ini navigasi yang telah ditentukan oleh pihak Marine, di mana navigasi menghala ke mana, ini yang ke kanan menghala ke mana. Kita harus tahu. Itu harus tahu. Ya. Dan itulah penambahbaikan selain daripada papan tanda yang kita selalu letak dekat setiap muara dan sebagainya. Ada safety is a priority. Keselamatan adalah penting. Dan ada gambar jaket sekali. Kena pakai.
sentuh sedikitlah apa yang berlaku di Kapit. Ya, insiden terjadi bot karam di Kapit. So this are the issue of safety lah. Jadi kita agensi tengah buat investigation. Saya tak boleh cerita banyak, tapi this is part of the safety that we have to make concern. Ya, siapa pakai, kita pastikan mereka pakai. Tapi mungkin di hujung rancangan ini kita boleh tanya mengupas sedikit dari pada pihak kementerian mengenai insiden yang boleh. Kita cerita sikit apa yang saya tahu lah. Tapi, sebab saya sendiri turun padang. Ya, okey. Itulah memang sememangnya kita ada mementingkan keselamatan di situ, sebab kita orang cakap sungai kita pun bukanlah sungai yang baru, itu pun sungai yang lama kan. Kita tak tahu apa yang ada yang terkandung di dalam sungai itu, ataupun itulah macam yang saya cakap tadi, malang tidak berbau. Baik, sekarang kita bercakap tentang laut dulu, Datuk. Tadi kita bercakap tentang sungai, ni laut pula. Ya. Ada tak sebarang inisiatif khas Kementerian Datuk untuk mengurangkan insiden kemalangan di laut pula? Di laut. Laut lagi senang. Laut lagi senang. Sebab BTMS itu kita boleh dikata setiap kapal ada. Jadi dia boleh nampak mana satu kapal-kapal lain dia berdekatan. Macam satellite. Kamu nampak kapal A, kapal B, kapal C menghala ke mana. These are all can be seen from the screen. Dia macam pilot juga. So dari segi navigasi, I don't think people will knock each other lah. Satu. Yang kedua, pelanggaran ombak tu lain cerita lah. Tapi itu di luar kawasan kita lah. That one is up to Melin. Tapi kita sampai 3 nautical mile saja di luar itu. Jangan kita. Masuk saja tanah perairan Sarawak, itu kita jaga. Kita jaga. Mana dia masuk boarding. Dan juga kita bekerjasama dengan Port Authority lah. Port. Kapal-kapal yang masuk ke port dan sebagainya. Tapi memang bagi saya agak mudah lah, Datuk, kalau ada PTF tadi kan, ada sistem untuk mengesan kapal-kapal yang berdekatan. Lalu kalau dulu biasa kalau di laut ni, kalau kapal-kapal biasa dia akan tengok dia melalui lampu sahaja. Betul. Dia kalau menghala ke depan ataupun dia menghala ke tepi macam tu. Sekarang senang, sistem digital. Yes. Dia boleh communicate melalui satellite. Senang. Kapal ikan pun takkan hilang, dia boleh communicate. Sejujurnya saya pun baru mengetahui tentang perkara ini, Datuk. Saya lagi tak tahu. Orang Bidayuh mana ada kapal. Dia tak ada sungai. Ada sungai je kan? Sungai sikit kecil je lah. Tapi kalau tadi Datuk cakap kita ada macam navigasi apa semua tu, sungai macam mana? Ada tak? Sungai ada. Ada terkandung semua? Sungai, kapal yang register tu, yang berdaftar dengan Marine tu, dia kena ada register, dia kena complete dengan, ada kriteria dia. Ada kriteria yang perlu dipenuhi sebelum dapat didaftar, sebelum dapat dipakai. Dia perlu ada juga. Ya. Sebab kita nak kutip cukai ataupun fee, itu pun perlu juga. Ya, penting. Ya. Jadi begitu penjelasan yang jelas dan padat daripada Yang Berhormat Datuk Henry. Semoga perkongsian ini dapat diambil maklum oleh semua yang menonton. Ya, betul. Ya, maka berakhirlah segmen yang kedua kita ini. Lepas ni segmen yang ketiga pula, Datuk, menyusul, di mana kita akan menjawab soalan-soalan yang disuarakan oleh netizen pula, Datuk. Okey. Jadi kita berehat dahulu, kembali selepas ini, Datuk. Kita pun selaku netizen juga, Datuk. Okay. Saya pun netizen lah. Okey, kita bertemu lagi sebentar lagi.
Johor Randau edisi kali ini bersama saya Lia Amira dan rakan setugas saya Firdaus ditemani tetamu jemputan kita Datuk Henry untuk segmen yang terakhir. Ya, dalam segmen ini Datuk, kita telah dapatkan 2 soalan Datuk yang dikemukakan oleh netizen menerusi ruangan komen di sosial media UKAS, khasnya untuk perhatian Datuk lah. Okay. Ya, betul. Antara soalan yang kita pilih hari ini adalah berhubung insiden yang Datuk katakan tadi, iaitu insiden bot karam di Batang Baleh Kapit baru-baru ini, yang mana 7 Mac lepas, masih baru juga insiden ini Datuk, yang mana kita sedia maklum menerusi pelbagai platform media bahawa bot malang yang dinaiki 5 mangsa dalam perjalanan dari Melekun menuju Nangatuli, betul Datuk? Berakhir dengan tragedi sehingga meragut nyawa. Jadi soalan saya di sini, ini soalan netizen lah, maaf. Apakah tindakan pihak Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam menangani insiden tersebut? Insiden tragedi bot karam di Batang Baleh lah, Kapit, adalah sesuatu insiden yang kita rasa amat sedih lah. Dan kita menyuarakan simpati dan takziah lah kepada keluarga yang mangsa keluarga tersebut. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, kesedaran keselamatan pengguna bot itu paling penting. Dan setiap pengguna nak menaiki bot, mana-mana bot pun, isu pertama pastikan bot itu selamat. Kedua, pakai safety life jacket, jaket keselamatan. Dan ketiga, pastikan juragan itu atau pemandu bot itu orang yang betul-betul pembawa bot. Paling penting. Kalau orang yang tidak biasa bawa bot dan orang yang tak biasa dengan kawasan navigasi tersebut, satu daripada isu risk kelemahan dari segi punca nanti akan berlaku. Kita tak tahu apa akan berlaku. Insiden ni malang tak berbau lah. Okay? Tapi apa sudah berlaku baru kita sedar ada kekurangan yang kita tak ikut tadi. Jadi insiden itu mungkin boleh dielakkan kalau beberapa perkara yang penting ini diambil kira. Saya turun padang, saya berjumpa dengan mangsa yang terselamat. Tapi beliau pun baru meninggal 2-3 hari lah. Mangsa yang kelima tu dia diselamatkan setelah tenggelam, dibawa arus 200 meter dari tempat kejadian, diselamatkan oleh orang kampung apabila beliau sendiri sudah give up. Memang putus asa, dia sudah reda, dia sudah give up. Memang dia dah tahu dia dah mati dah. So yang nampak kepala dia saja dengan bahu dia. So budak tu tarik baju dia, bawa dia ke tepi. Tak boleh angkat ke rambut lah. Lepas tu apa dia diselamatkan. Lepas tu kita berasa mendapat beliau boleh ceritakanlah apa yang berlaku, kenapa ia berlaku. Memang mereka menggunakan kawasan tersebut dalam lebih 10 kali pergi balik kelab. Tapi masa tu driver yang bawa mereka tu cuti sakit. Jadi digantilah. Jadi itulah malang tak bawa. Jadi itulah apa yang berlaku dan cerita dia banyaklah kelemahan yang pihak agensi yang tengah buat siasatan lebih terperinci apa kelemahannya dan itu dari situlah kita halusi teliti balik SOP yang kita ada ni untuk meningkatkan lagi kesedaran itu. Yang penting kesedaran. Kalau kesedaran itu tidak ada payah. Sebab seperti mana yang saya cakap, dia bukan macam naik motosikal. Naik motosikal dari kawasan ini ke sana, kamu boleh bawa motosikal mana-mana. Tapi bot lain. Bot lain. Jadi itulah malangnya yang berlaku. Dan
Ya, pengajaran lah. Ya. Jadi selepas siasatan ini selesai, kita dapat semua maklumat baru kita buat satu laporan lah, laporan yang lebih jelas lah apa yang kita harus buat, the way forward untuk keselamatan. Okay? Dan sememangnya kami pun kita pun sendiri terkesan dan bersimpati dengan nasib yang menimpa keluarga mangsa. Dan kami juga dalam kesempatan ini, saya mewakili Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS juga turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden tersebut. Tapi yang kita lihat sekarang ni kan, Datuk, dia kita lebih banyak berbincang baik kita jurandau pada hari ini lebih kepada keselamatan, betul. kesedaran kepada orang awam khasnya. So ini adalah penjelasan yang sebenarnya. Yang paling penting adalah keselamatan. Betul. Dan kalau nak pergi laut pakai life jacket. Betul. Semua. Dan selain itu juga dalam masa sama membuka mata semua yang sedang menonton ini, yang mana kita di Sarawak ini ada kementerian yang bertungkus lumus dan juga berusaha untuk menambah baik segala yang berlaku itulah. Baik, Datuk. Ini pula soalan daripada saya pula ke sini, Datuk. Melihat kepada insiden ni, bagaimanakah Kementerian Datuk merancang untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan sungai di seluruh negeri ini, khususnya di kawasan yang kerap mengalami kejadian kecemasan atau berpotensi untuk mengalami kejadian serupa, Datuk? Okey. Ada dua isu. Satu, isu yang pernah berlaku sebelum ini, lebih muatan. Berlaku juga insiden bot karam. Kalau tak silap saya, ada satu bangsa. Dan berlaku lagi ini, ada dua suasana yang berbeza. Kalau mereka bertorak daripada jeti, di mana ada penguat kuasa boleh ambil tindakan dan teguran supaya jangan lebih muatan. Jadi tak jadi bahkan berlaku. Dan life jacket itu seharusnya lah kena pakai lah. Dan yang kedua ni, kalau perjalanan itu murah di kawasan jeti yang tidak ada penguatkuasaan, di situlah tempat kita akan meletak tanda, papan tanda keselamatan, jaga keselamatan, jangan lebih muatan, bot halus dan sebagainya lah. Kita kena tambahkan ayat-ayat dalam papan tanda kita untuk menyedarkan masyarakat setempat. Sebab satu dua tak cukup. Betul. Nampaknya perlu kena banyak. Dia sama biar macam dia nampak. Macam iklan lah yang selalu keluar. Sama macam yang signboard sini ada buaya. So orang tak takut buaya. So contohnya lah. So di tempat tu ada satu je. Tapi untuk safety helmet, untuk safety jacket saja, kita tak beritahu jangan lebih muatan. Lepas tu pastikan bot anda itu mencukupi enjin dia. Contohnya, inilah isu-isu yang menjadi kelemahan dan SOP kita. Benda yang macam ni tak ternampak. Dalam SOP ada, tapi kesedaran orang itu ada kata tidak. Itu masalah kita. So we are dealing with human factor, awareness dia. How far can that person is aware of what the risk they are facing the moment they step into the boat. Itu yang masalah kita. Maksudnya benda ni ni adalah punca kelalaian juga. Yes. Human factor lah, human factor. Yeah. Negligence. This is one of the main factor lah, negligence. Even jalan raya pun, Datuk, orang jangan laju 80 km, ada orang pecut 110. Kalau traffic light pun, kalau tak ada tengok kiri kanan tak ada kereta, pecut juga. Kita tak boleh salah jalan raya lah. Kita tak bolehkan sungai, salahkan sungai. But it's human. Kalau ada apa-apa yang berlaku yang tidak diingini berlaku pun, dari situlah kita tak dapat nak menyalahkan kerajaan, tak dapat nak menyalahkan semua tu kerana berpunca daripada diri kita sendiri. Mengambil mudah. Kerajaan tak jaga kita setiap pergerakan setiap individu. Tapi kita dengan kesedaran yang kita bagi, tanda signboard dan sebagainya, kita harus lebih peka lah. So we have to take care of ourselves lah personally. Be it in the jungle, be it in the water,
be it on the road or be it in the air, Ya. Betul. everywhere. Di mana-mana Yes. sahaja. Sebab itulah kita harap penonton yang melihat edisi kita pada kali ini lebih peka lah dengan apa yang akan berlaku di masa akan datang. Kita tidak tahu. Dan Soalan dia. soalannya sudah ada, tapi rasanya macam masih ada masa lagi untuk kita menambah soalan. Baik, saya ada soalan Datuk. Okey, melihat kepada insiden tadi juga ataupun secara keseluruhanlah, adakah Kementerian Datuk mempunyai langkah khusus untuk memperkasakan lagi peranan pasukan penyelamat atau mungkin agensi-agensi lain yang berkaitan dalam situasi kecemasan seperti ini? Ya, kita akan mungkin menambahkan kekerapan petrol dalam sepanjang kawasan tersebutlah, terutamanya di kawasan yang banyak insiden berlaku tu. Itu perlu. Tapi kita pun kembali kepada insiden tersebut. Dia berlaku selepas pukul 5 petang. SOP penggunaan sungai from morning to dawn, bermakna kalau sudah gelap tu tak boleh bergelak. So, satu daripada SOP yang kita tu. Jadi orang petrol, mana orang petrol, pihak petrol selepas pukul 5? Sesuatu yang kita tu lah. Tapi yalah, banyak benda ini di luar jagaan lah, tapi malang sudah sudah berlaku. So kemalangan sudah berlaku. So kita kena mempertingkatkan cara SOP kita lah. Itu saja. Peranan Kementerian Datuk untuk insiden ini macam berlaku selepas pukul 5 kan. Mungkin memang penduduk kampung akan menghubungi pihak berkuasa terlebih dahulu. Ataupun lepas tu macam mana pihak berkuasa? Tak, memang kalau ikut kita tak boleh benarkan bot penggunaan bot selepas apabila sudah gelap, sebab bahaya. Bagaimana sekiranya Kita letak papan tanda lah, jangan berlayar selepas pukul sekian-sekian ataupun keadaan cuaca yang tak mengizinkan. Itu banyak kepada kepekaan kita sendiri lah. Itu sebenarnya. Susah nak mengawal sebenarnya. Betul. Ya. Dalam keadaan macam ini kan Datuk, Kementerian Datuk ni antara yang terawal yang menerima berita, apa-apa berita mengenai kecemasan ataupun memang dia ada level-level dia yang tersendiri dulu? Benda macam ni berlaku, kita yang mendapat info dulu, sebab kita punya agensi adalah di bawah sana, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Mereka bersama dengan pihak bomba, pihak polis, PDRM dan lain-lain agensi yang aktif giat mengadakan search and rescue program. Ya. Kalau kita nak kupaskan hari ini, dia memang banyak lagi kan, atau perlu kita panjang cerita kan? dia. Panjang cerita dia. Kalau sehari pun tak cukup dah tau. Betul, tapi sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan, informasi yang nak kita highlightkan. Baiklah, kita sudah berada di penghujung bual bicara kita, dan pastinya semua yang telah diperjelas dan disampaikan oleh Datuk Henry sebentar tadi kan, menjawab segala persoalan sebelum ini dan juga menambahkan lagi pengetahuan serta informasi untuk kita semua. Ya, dan sebagai penutup, mungkin Datuk boleh kongsikan harapan, saranan ataupun nasihat untuk semua yang sedang menonton Johor Randau pada kali ini. Kita anggapkan sungai ni, laut ni kawan kita. Nak pergi bercuti, orang suka pergi laut. Pantai. Tapi kalau pantai tak bersih, tak boleh mandi. Sama juga dengan sungai. Kita nak yang bersih juga. Kita air terjun ada, tasik ada. Kalau dia tak bersih pun kita tak boleh. Jadi kesedaran dia, conclusion dia, kita jaga kebersihan sungai, kebersihan laut kita. Jangan buang sampah merata-rata ke dalam sungai. Itu yang penting. Ikan yang kita makan. Itu ada cerita Jepun, ada isu ikan tak boleh makan. Ramai yang tak pergi makan sushi. So this is the important thing. Awareness about cleanliness is very important on water, on river.
the food that we take from the river to our stomach, and also the water that we intake for our drinks. Ini paling penting, kebersihan. Keselamatan itu sudah kita cerita tadilah, but river is still very important source of minuman kita, energi kita, ekonomi kita, then also the transport is still there. Ini paling penting. So kita jagalah sungai kita. Sarawak saja yang ada Sarawak River Board. Ya, betul. So kita Itu kena, kita ada kelebihan itu. Jadi jagalah sungai, jaga kesihatan. Sungai. Saya sendiri pun kena jaga juga sungai dan laut. Jaga diri sendirilah. Jaga diri sendiri. Macam mana nak jaga sungai? Baik, sekali lagi terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita sampai ke penghujung program kita hari ini, Datuk. Dan kita akhiri Johor Randau kita dan jumpa lagi pada edisi yang seterusnya. Saya Nia Amira dan saya Fidas Matra. Salam UKAS, saluran informasi rakyat. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat berpuasa.